Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Abdul Aziz, nombor matrik 276054. Kami daripada kumpulan 9 dan ahli kumpulan saya iaitu Cik Ibrahim bin Cik Aris, nombor matrik 275992. Muhammad Azhar bin Zakaria, nombor matrik 276068. Yasmin Gitaya binti Arifin, nombor matrik 276248. Dan Encik Daud bin Ahmad Fauzi, nombor matrik 275972. Okey, baik, kami mendapat satu tugasan untuk membuat perancangan kerja khidmat masyarakat. Jadi kami bersepakat untuk membuat satu perancangan khidmat masyarakat iaitu di Ilham Yayasan Rumah Anak Yatim TTDI. Saksikan klip video ini. Okey, baik. Itulah tadi adalah view ataupun kawasan di Rumah Ilham Yayasan Rumah Anak Yatim di TTDI yang beralamat nombor 2 Jalan 5 Palang 71B, pinggir Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Damansara 60,000 Kuala Lumpur. Okey, jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan program ini. Program pembangunan masyarakat ini merupakan sebahagian daripada kursus wajib yang perlu diambil oleh pelajar semester 1 UMPJJ. Melalui mata pelajaran ini, pelajar dikenaki merancang, melaksana dan membuat laporan berkenaan projek yang dilaksanakan. Oleh itu, kertas kerja ini dirancang bertujuan untuk memenuhi kehendak khusus yang memerlukan pelajar menjalankan satu khidmat masyarakat. Baik, justru itu kumpulan kami berhasrat untuk melaksanakan khidmat bakti di sebuah rumah Ilham Yayasan Rumah Anak Yatim TTDI tadi. Dan idea ini telah dicetuskan atas keinsafan dan kesedaran bahawa anak-anak yatim adalah pelengkap kepada sesebuah masyarakat yang aman dan harmoni. Mereka juga merupakan tunjang yang akan menggerakkan negara pada masa akan datang. Baik, selepas itu anak-anak yatim juga harus diberi perhatian memandangkan mereka merupakan golongan yang kurang bernasib baik kerana ketiadaan ibu atau bapa atau kedua-duanya yang merupakan tempat mereka mencurah kasih sayang dan juga tempat bergantung. Di samping itu, rata-rata mereka berasal daripada keluarga yang susah dan memerlukan perhatian. Ini menyebabkan hati kami terdetik untuk menjalankan projek ini yang di tempat yang dicadangkan ini. Okey, adalah diharapkan melalui program ini kami dapat kemahiran merancang, mengurus dan melaksanakan program khidmat masyarakat, dan juga diharapkan program ini akan dapat meninggalkan impak yang positif terhadap komuniti setempat atau secara globalnya kepada negara. Baik, seterusnya objektif program. Selepas mengikuti program masyarakat ini, pelajar dapat menunjukkan kecanaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat. Kedua, menampilkan dan menghayati ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai positif di dalam diri. Yang ketiga, pelajar dapat merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif di dalam kumpulan. Dan seterusnya dan akhir sekali, memupuk semangat kecintaan terhadap budaya tolong-menolong, bantu-membantu sesama masyarakat serta berganding bahu dengan jabatan bukan kerajaan dalam menjaga kebajikan anak-anak yatim.
Baik, seterusnya adalah maklumat projek. Ya, maklumat projek akan dibentangkan oleh sahabat saya, iaitu anggota dalam kumpulan saya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Yasmin Gita binti Arifin, bernombor metrik 276248. Saya akan menerangkan mengenai maklumat projek. Nama projek Khidmat Masyarakat UUM PACE PJJ, ambilan sesi April 2020-2021, semester 1. Tarikh projek dijangka pada 25 Julai 2020 bersamaan hari Sabtu. Tempat projek di Yayasan Rumah Anak Yatim TTDI Rumah Ilham yang beralamat di nombor 2, Jalan 5/71B, pinggiran Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Damansara, Kuala Lumpur. Jumlah peserta yang terlibat 23 orang pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kepada Puan Yasmin atas penerangan mengenai maklumat projek itu tadi. Okey, saya Ibrahim binti Aris, nombor metrik 275992, akan menerangkan mengenai jadual pelaksanaan aktiviti yang akan diadakan di rumah anak-anak yatim. Okey, jadual pelaksanaan aktiviti bermaksud atau cara ataupun program yang akan dilakukan di rumah anak-anak yatim Yayasan TTDI. Okey, kumpulan kami telah memilih tarikh 25 Julai 2020 pada hari Sabtu dan juga merupakan cuti sekolah pada 25 Julai 2020. Okey, saya akan menerangkan mengenai atur cara pada pagi. Pada jam 07.00 pada pukul 7 pagi, kita akan berkumpul, akan sarapan pagi dan mendengar taklimat mengenai yang akan disampaikan oleh oleh pihak penganjur di UUM PACE PJJ Cawangan KL. PACE okey, pada jam 8 pagi kita akan bertolak dari UUM PACE PJJ Cawangan KL menuju ke rumah anak-anak yatim. Tepat jam 9 pagi kita dijangka tiba di rumah anak-anak yatim. Seterusnya pada pukul 9.30 pagi majlis perasmian suai kenal dan ramah mesra dan sesi bergambar dan lawatan sekitar rumah anak-anak yatim. Seterusnya pada pukul 10 pagi majlis penyampaian sumbangan peralatan belajar, pakaian dan kelengkapan mandian. Untuk untuk aktiviti khidmat masyarakat, kami ingin menyampaikan sumbangan peralatan belajar, pakaian dan kelengkapan mandian. Okey, seterusnya pada pukul 11 pagi kita akan melakukan aktiviti bersama anak-anak yatim. Antara aktiviti yang akan dilakukan di rumah anak-anak yatim ialah ice breaking, permainan bingo, permainan matematik darab dan teka-teki, dan cara memberikan pertolongan cemas. Okey, seterusnya pada pukul 1 tengah hari kita akan berhenti sekejap untuk makan tengah hari dan solat Zuhur. Seterusnya pada pukul 2 petang aktiviti kita akan diteruskan untuk mendengar ceramah. Terdapat tiga ceramah yang akan diadakan di rumah anak-anak yatim. Ceramah yang pertama mengenai motivasi diri. Ceramah kedua berkenaan kesan penggunaan media sosial di kalangan remaja. Dan ceramah yang ketiga memberi penerangan mengenai COVID-19, iaitu isu semasa yang berlaku di negara kita. Pada pukul 4.30 petang kita akan berehat untuk solat asar dan minum petang. Seterusnya pukul 5.30 petang
kita akan melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak yatim ini. Seterusnya pukul 6.30 petang kita akan makan malam dan bersurai. Aktiviti yang dilakukan di rumah anak-anak yatim hanya mengambil masa 1 hari sahaja, iaitu bermula jam 7 pagi, iaitu kita berkumpul di UUM PACE Cawangan KL, dan akan berakhir pada jam 6.30 petang. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Ibrahim. Saya Daud Muhammad Fauzi, nombor metrik 275972. Baik, di sini saya akan membentangkan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa pelaksanaan program. Bagi jawatan kuasa induk, penaung ialah pengarah UUM PACE PJJ, UUM Sintok Kedah. Pengerusi timbalan pengarah UUM PACE PJJ. Penyelaras khidmat masyarakat ialah Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir. Bagi jawatan kuasa pelaksanaan, pensyarah pengiring program Dr. Muhammad Heri bin Muhammad Nasir. Pengerusi Encik Muhammad Izzat bin Abdul Aziz. Timbalan pengerusi Encik Ibrahim bin Encik Haris. Setiausaha Puan Yasmin Gitaya binti Arifin. Bendahari Encik Muhammad Azhar bin Zakaria. Dan Ketua AJK saya sendiri, Daud Muhammad Fauzi. Baik, bagi jawatan kuasa pelaksanaan diserahkan bagi tugasan dokumentasi dan fotografi diserahkan kepada Encik Asnur bin Abdul Razak selaku dokumentasi, dibantu oleh Encik Akhia bin Omar selaku fotografi. Bagi pengangkutan pula diserahkan kepada Encik Muhammad Azman bin Nasir. Dia akan menguruskan kenderaan untuk program, iaitu akan menyewa van. Bagi aktiviti ceramah dan menyediakan segala kelengkapan sukaneka serta hadiah diserahkan kepada Encik Abdul Qayyum bin Nazri, dibantu oleh Encik Syed Ahmad bin Syed Mansur, Nur Atikah binti Hasan, Nur Liana binti Zamri, Muhammad Syarmi bin Abdul Ghafur, Nur Hafizi bin Khairul Anwar, Raimi Syazwan bin Mutalib, Naimullah bin Jaafar, Muhammad Khairil bin Samsudin. Mereka ni akan menguruskan dan melantik penceramah dan fasilitator bagi aktiviti ini. Bagi menyediakan makanan dan jamuan diserahkan kepada Encik Syafiqah binti Ghazali dan dibantu oleh Encik Amnad Fakri bin Abdul Zubir. Okey, bagi menjaga keselamatan dan kebajikan berserta sepanjang program, bagi menjaga keselamatan dan kebajikan peserta sepanjang program diserahkan tugasan ini kepada Encik Abdul Salam bin Saleh dan dibantu oleh Encik Syah Iskandar bin Darus. Dan akhir sekali, bagi tugasan menyediakan buku atur cara program dan mengedarkan buku pada peserta diserahkan tugasan ini kepada Encik Nur Anisa binti Hamzah dan dibantu oleh Encik Nur Syakila binti Khairul Azman. Dan seterusnya saya serahkan kepada Encik Muhammad Azhar untuk buat pembentangan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azhar bin Zakaria, selaku bendahari program Yayasan TTDIA. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Izzat dan juga Encik Daud bagi penerangan yang telah beliau berikan. Okey, anggaran pendapatan untuk program Yayasan Anak Yatim ni, pendapatan yang diperolehi dari pelbagai sumber. Salah satunya sumbangan daripada ahli grup kumpulan kita sendirilah. Selebihnya sumbangan daripada Balai Polis Wangsa Maju dan juga sumbangan staf Pulapur Kuala Lumpur dan lain-lain sumbangan lah. Jumlah keseluruhan sebanyak 2,650 yang kita perolehi. Okey.
Bagi perbelanjaan dan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, anggaran perbelanjaan bagi makan tengah hari, makan minum petang dan makan malam dalam lebih kurang 65 orang anak yatim, kita kali dengan RM15. Okey. Total semua dalam 975. Dan selain itu, cenderahati untuk staf rumah anak yatim tu, kita bajet dalam 150. Manakala sumbangan peralatan belajar, pakaian dan kelengkapan mandian seperti pensel warna, pemadam, mana pakaian harian dia. Okey, total bajet dalam RM1,450. Dan selain itu juga peralatan untuk membuat aktiviti semasa program tu juga, kita ada beli pen marker, kertas mahjong, kertas A4 dan kit pertolongan cemas anggaran dalam RM75. Okey. Total keseluruhan bajet untuk program ini dalam RM2,650. Okey. Itu saja bagi penerangan saya dalam perbelanjaan dan anggaran. Okey, terima kasih saya ucapkan. Saya serahkan kepada Cik Izzat untuk seterusnya untuk assignment. Okey, Assalamualaikum. Okey, baiklah, itulah tadi pembentangan daripada semua anggota kumpulan saya. Diharap program khidmat masyarakat ini dapat diterima dan diluluskan oleh ahli mesyuarat. Semoga projek ini berjalan dengan lancar dan mencapai matlamat serta objektif. Kerjasama dan sokongan tuan-tuan dan puan-puan amat dihargai. Dan akhir sekali saya dahului dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.